You are watching Eddie Badr's YouTube channel. Please like, share, and subscribe now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam perjalanan untuk pergi memukul. Saya nak main golf kejap lagi. Biasa hujung-hujung minggu memang saya dengan kawan-kawan pergi bermain golf. Maaf ya, dia punya stand tak bagus. Kamera stand ni tak bagus, dia bergoyang. Nanti pening pula kepala. Okey, saya nak cerita yang tak payah berat-berat sangat lah. Kita santai-santai saja, lucu-lucu. Cerita mengenai satu kisah mengenai ekspedisi ketika kita pergi ke Funfair Kuala Rompin. Oh, saya pakai ni bunyi Funfair di Kuala Rompin. Waktu tu kita berangkat, kita agak lambat. Selepas kita berkumpul apa semua di Kuala Lumpur, kemudian kita berangkat ke Kuala Rompin. Pada malam tu kita ada persembahan di Kuala Rompin, sekitar tahun 90-an lah. 90, tahun 90 exactly. So Kuala Rompin taklah semaju hari ni ya. Masa tu tahun 90, kira-kira dalam 30 tahun dulu, mereka ada petrol pump, tapi petrol pump mereka tutup lebih kurang jam 8 ke 10 malam macam tu lah. Tapi kita tak tahu, sebab kita dah dekat Kuala Lumpur, memang 24 hours petrol pump ada. So pada hari tu nak jadi Alkisah lah, kita pergi ke kita pergi ke Kuala Rompin. Dan waktu kita sampai Kuala Rompin tu dah lambat ya. Masa tu kita terus naik untuk sound check, lebih kurang dalam maghrib macam tu kita sound check. Jadi kita tak sempat nak isi petrol masa tu untuk fullkan balik petrol tu. Jadi saya lepas kita sound check apa semua, kita kelang kabut pula nak pergi makan. Ekspedisi nak salin baju dan sebagainya. Jadi menyebabkan kita tak sempat nak pergi ke petrol pump yang agak jauh daripada tapak Funfair tu. Jadi kita kata tak apalah, balik sekarang kita isilah. So kita pun nekat tawakal ala Allah. Kita pun pergi makan, kemudian salin baju, dan waktu pun dah sampai untuk persembahan dalam jam 10 malam macam tu. So kita pun ekspedisi pun naik ke pentas dan membuat persembahan. Ramai ya masa tu di Kuala Rompin. Alhamdulillah, maknanya sambutan dah mula bagus. So kita melakukan persembahan di Funfair. So cerita ni bukan pasal Funfair tadi tu, tapi kisah dia selepas Funfair tu. Selepas Funfair kita macam biasa, kalau waktu persembahan tu, saya tak boleh nak tinggalkan pagar Funfair tu, kerana kita percentage dengan token Funfair. Kita kena tengok tiket supaya tak kena tipu lah kan. Kalau tidak, nanti token Funfair tengok bos tak ada, dia pun mungkin dia tukar tiket ke apa ke, macam-macam boleh berlaku di Funfair. Jadi kita kena pastikan kita ada waktu persembahan tu, masa fans tengah masuk lagi. Walaupun persembahan dah start, kita tiket masih terus dijual. Ada fan yang datang lambat dan sebagainya. So jadi saya tak dapat tinggalkan, tak dapat nak pergi isi petrol. Dan kemudian kita habis show, kita pergi makan. Band boys semua naik van, kita pergi makan. Lepas tu kita pun mulalah mencari pusing Kuala Rompin tu.
nak cari petrol untuk apa, sebab petrol yang ada dalam van tu mungkin tak cukup untuk sampai Kuala Lumpur. Kita nak balik Kuala Lumpur balik. Kita lepas show, biasanya kita tak sewa hotel apa semua, kita balik terus. So kalau untuk pengetahuan fans lah kan, biasanya ekspedisi dulu peringkat awal waktu kita sampai ke funfair mana-mana, kita akan selepas show kita akan balik terus. Sebab itu kita salin baju kadang-kadang di masjid, kadang-kadang di apa ni, tengok mana yang paling dekat dengan funfair lah. Kadang-kadang di petrol pump saja. Tapi pada hari tu kita tak salin dekat petrol pump. Kalau salin di petrol pump mungkin saya dapat isi petrol. So kita salin baju di mungkin saya rasa kita sewa hotel yang murah, semua masuk dalam tu, satu bilik, dan diorang nak mandi apa semua kan. Kemudian siap-siap dan terus pergi ke funfair untuk persembahan. Lebih kurang dalam pukul 10 pagi macam tu kita 10 pagi, 10 malam kita start, dan biasanya berakhir dalam jam 12 malam. So lepas tu macam tadi saya cakap, kita pergi makan, kemudian kita cari petrol pump, tak ada satu stesen pun yang buka. Imagine So jadi waktu tu Kuala Lumpur bukanlah macam hari ni saya cakap tadi. So jadi tak ada petrol pump yang buka. Kita pun bincang-bincang, kita kata kita tengok petrol ni, tahap level petrol ni macam apa ni, sorry tertutup pula kamera tadi. Level petrol ni macam tak cukup lah. Mungkin kita akan di tengah jalan kan. Jadi apa ni, walau macam mana pun kita kena balik Kuala Lumpur. So kita pun nekat dan bertawakal jalan balik. Saya gila-gila lah driving masa tu. Amy pun driving. So kita bergila-gila driving. Alam, kamera ni kenapa tengah shock cerita ni kacau betul. Dia turun kan. Okey, kita Jalan Kuala Lumpur masa tu, sebelah kiri kanan hutan lah. Orang kata ada binatang lagi, masih ada gajah liar dan sebagainya. So kita nekat, kita jalan. Sampai di tengah jalan, di dalam antara Kuala Lumpur ke Segamat tu, ke jalan Segamat sana, Muazzam, kita dah, sebelum Muazzam lagi kita dah kehabisan minyak. So semua anggota ekspedisi nak turun takut sebab hutan kan kiri kanan. Jadi kita pakat dan kemudian kita tetapkan seorang drive, yang lain tolak. So kita pun turun. So berlakulah peristiwa lucu sewaktu kita menolak van tu bersama-sama, sebab tak ada seorang pun yang tinggal. Yang saya ingat lah, saya di belakang tolak bersama dengan band boy lain. Saya ingat peristiwa lucu macam masa tu, walaupun kita di dalam keadaan menghadapi masalah, iaitu tak ada petrol, kita tak dapat nak meneruskan perjalanan, tetapi band boy ekspedisi mesra masa tu. Kita masih lagi bergurau senda. Kalau kita tengok masa tu contoh Izo saya perasan kita tolak, dia duduk bertenggek atas van tu sebab dia tak nak tolak, dia gelak je tengok kita orang tolak. Jadi kita orang tolak masing-masing kata mengata bergurau lah kan. Jadi kemudian sampailah saat kita tolak sampai kita nampak kedai. Tapi kedai ni dah tutup lah dalam pukul 1 lebih 2 kan, mana ada buka dah, siapa nak beli kan, walau malam-malam nanti kan datang pula benda-benda yang bukan-bukan. Jadi kita pun ketuk kedai yang pertama ni, tak ada yang buka. Kita terpaksa tolak lagi, jalan lagi. Kemudian jumpa lagi kedai. Kita ketuk, bagi salam. Lama juga. Assalamualaikum. Semua band boy apa semua. Assalamualaikum. Agaknya orang dekat situ pun risau juga. Siapa pula malam-malam macam ni kan. Ketuk kedai dia orang, ketuk rumah dia orang. Biasa dulu dekat jalan Kuala Lumpur Muazzam tu, kedai-kedai ni adalah rumah dia orang juga. Jadi agaknya dia orang takut, pemilik kedai ni takutlah, owner kedai ni. Tapi kita bagi tahulah, Assalamualaikum, kami ni daripada Rompin, kami nak ke Kuala Lumpur, tapi Kuala Lumpur dah tutup
petrol pump semua dah tutup. Kita orang terkandas ni, tak ada petrol. Agaknya penjelasan kita tu didengari oleh tuan punya kedai dan mereka akhirnya membuka pintu kedai. Alhamdulillah. So, kita tengok, kita tanya, bos, ada petrol tak? Kita nak belilah. Dia orang dekat sana jual botol-botol, botol-botol kati tu kan. Jadi Alhamdulillah, dia kata mujur lah, ada sikit, dia kata. Sikit kami beli semualah. Kami beli, kami pun tuang balik dalam kereta, dalam van. Dan apa ni band boy ekspedisi ambil kesempatan, boleh beli tak bos? Dia orang pun beli tidbits dan sebagainya, air dan sebagainya. Kita naik balik van. Tengok betapa akrabnya waktu tu kita. Kerana apa? Saya bagi tahulah ekspedisi ni dulu dia akrab kerana bila dia buat perjalanan ke mana-mana persembahan, dia duduk dalam satu van. So dalam satu van ni macam-macam lah boleh berlaku. Bergurau senda dan sebagainya, kutuk mengutuk, usik mengusik. Tapi selepas mereka sudah popular, masing-masing dah ada kereta, masing-masing nak bawa kereta sendiri. So inilah antara faktor mereka kurang lagi mesra. Mereka akan jumpa bila atas stesen, bila latihan. Itu pun kadang-kadang ada yang tak datang latihan. Jadi bila dalam perjalanan itu penting. Sebab apa? Bermusafir ni, kata Nabi SAW untuk mengenali sahabat kita, bermusafirlah dengan dia. So waktu tu kita sebelum ekspedisi merakamkan album kedua, ketiga semua, kita semua naik van, satu van je. Mana-mana kita pergi show, kita naik satu van. Band-band lain pun macam tu. Dharma Sutra ke, Meditasi ke, Melissa ke, Handy Black, Loving Bond, semua naik van, satu van je. Kita pergi mana-mana show apa semua, kita memang naik satu van. So perhubungan kita akrab, kita rapat jadi selepas itu saya lihat mereka dah pergi show. Kalau jauh-jauh ke Kuantan contohnya, ke Terengganu, atau Terengganu tak ada, Kuantan, ke Johor, mereka dah naik kenderaan sendiri, masing-masing dah bawa kereta sendiri. Yalah, masing-masing dah mampu beli kereta. Kemudian bermula titik tolak daripada itu, mereka dah kurang mesra lah, mula berlaku. Sebab masing-masing band boy bawa sahabat kawan masing-masing. Macam hari ni lah, macam hari ni kita tengok semua band boy datang sendiri kan. So dia orang tak ada lagi budaya macam kita dulu. Awal ekspedisi dulu kita berkumpul satu tempat, kemudian kita bergerak bersama dalam satu van. Kalaulah budaya ini kita dapat ulangi, kemungkinan besar untuk band atau band boy untuk bersatu ataupun untuk lebih mesra, itu mungkin ada kerana apa, kita 4 tahun 87 sampai tahun 90 kita naik van, satu van apa semua, kita tak ada masalah, semua orang happy, kita tak ada perbalahan. Sebab apa? Kita ada dalam van yang sama, tak ada siapa boleh mengatur orang ni di belakang dia dan sebagainya. Tapi sekarang ni bila kita naik kereta masing-masing, maklumlah, katalah penyanyi naik kereta dia, jadi ada kawan-kawan dia akan berbual, ini gitaris lah, bassist lah, tak boleh pakai lah, inilah itulah, macam-macam. Jadi benda-benda ni akan meracun fikiran mereka waktu ketika itu. Jadi begitu juga dengan band boy lain. Jadi sebab itu, kalau saya nak nasihat lah, kalau siapa-siapa nak buat balik band ataupun nak tubuhkan band ke apa ke, make sure perkara ni ataupun budaya ni kita ulang balik, supaya kita dapat kemesraan di antara band boy. So jadi itu penting pasal apa? Ukhuwah terbina dalam musafir. Bila kita bermusafir sama-sama duduk dalam satu van, of course lah kita dapat tahu perangai kawan-kawan kita. So itu pun saranan Nabi SAW untuk kita kenal sahabat, kita bermusafir dengan dia. So perkara itu dah tak berlaku. Sebab itu kita lihat banyak band yang ternama
mengalami keretakan, mereka berpecah. So saya harap ini dapat menjelaskan lebih kurang sambil kita bercerita yang perkara-perkara lucu yang berlaku kepada ekspedisi dulu. Kita dapat juga mengambil iktibar dan pengajaran bahawa untuk kita bersatu, kita kena bergerak bersama. Mana tak boleh lah kalau kita pergi kereta asing-asing ni, dia akan menimbulkan implikasi yang agak buruk, seperti apa yang berlaku pada hari ini. Kita tengok. Tapi ini contoh kumpulan yang baru saya jumpa balik, Mei. Dia orang pergi satu van. Masdo, waktu saya tengok di Jengka hari tu, kumpulan Masdo juga naik satu van. So this is good. Sebenarnya benda ni dia kena pulang balik. Ekspedisi kena buat balik. Ekspedisi kena buat balik budaya ni, kerana dengan cara itu je mereka dapat bersatu balik. Okey, tak ada apa dah. Itu saja cerita hari ni. Sekadar hiburan untuk fans. Update daripada saya secara ekspedisi ke Fun Fair di Kuala Rompin, dan kita habis minyak dan kita semua tolak van dan sebagainya. Okey, so sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do follow us on Facebook Eddie Badrui Expedisi and Instagram Uncle Eddie Expedisi. Thank you for watching. Bye.